Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatun Dini binti Muhammad Nazri, bernombor matrik C20E1568. Hari ini saya akan membentangkan 5 buah artikel yang telah saya kaji untuk mendapatkan proses penyimpanan maklumat warisan. 5 artikel yang telah saya kaji adalah perkembangan institusi muzium Eropah dalam mempengaruhi kewujudan muzium di Malaysia. Yang kedua, keberkesanan media massa dan media sosial kepada masyarakat dalam menyelesaikan isu penjagaan warisan negara. Yang ketiga, ekopelancongan di Lembah Bujang, iaitu antara isu, dilema dan cabaran. Yang keempat, etika muzium, disiplin muzium semasa berdasarkan etika muzium ICOM dan perspektif Islam. Dan yang kelima, perkembangan institusi memori lam pada era British di Tanah Melayu. Kita beralih kepada artikel pertama, iaitu artikel perkembangan institusi muzium Eropah dalam mempengaruhi kewujudan muzium di Malaysia. Antara isu yang telah dikupas adalah perkembangan dan perubahan dari segi konsep dan pengurusan muzium. Artikel ini telah memfokuskan kepada peredaran semasa di mana ia telah menyebabkan berlakunya perkembangan dan perubahan dari segi konsep dan pengurusan muzium. Hal ini telah dikatakan demikian kerana ideologi muzium moden telah tersebar meluas di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Kesedaran akan kepentingan dan signifikan muzium kepada masyarakat menjadikan institusi muzium kekal relevan hingga kini. Oleh halnya demikian, dapat dilihat bahawa muzium pada abad ke-21 ini telah berorientasikan masyarakat, iaitu community oriented. Selain itu, pada pendapat saya, perkara ini perlu ditambah baik dalam pelbagai cara untuk menghantar mesej dan maklumat kepada pengunjung. Proses penambahbaikan dapat dinaik taraf melalui penambahbaikan dari segi pendigitalan, penstoran, pengurusan maklumat muzium. Beralih kepada artikel yang kedua, iaitu keberkesanan media massa dan media sosial kepada masyarakat dalam menyelesaikan isu penjagaan warisan negara. Antara isu yang telah dikupas melalui akhbar ini adalah status UNESCO di Georgetown yang semakin terancam. Seperti sedia maklum, Georgetown telah diberikan pengiktirafan oleh UNESCO sebagai salah satu lokasi tapak warisan dunia pada tahun 2008. Pada pendapat saya, pengiktirafan ini seharusnya perlulah dihargai dan dijaga supaya status tersebut tidak terancam oleh kepesatan pembangunan di Pulau Pinang. Bagi penambahbaikan pula untuk status UNESCO di Georgetown ini, pada pendapat saya, sejak menyelusuri arus pembangunan moden ini, sudah terlalu banyak ia memberi kesan kepada bangunan warisan yang sedia ada, sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Hal ini demikian kerana proses pengezonan kawasan tidak digazet oleh negeri. Ia juga perlu ditambah baik dalam status penjagaan sama ada dalam bidang digital maupun bidang lama, iaitu manual. Beralih kepada artikel yang ketiga, iaitu arkeopelancongan di Lembah Bujang, isu, dilema dan cabaran. Aktiviti arkeologi mungkin merupakan satu aktiviti yang kurang popular bagi sesetengah masyarakat jika dibandingkan dengan nilai pekerjaan yang lain. Itu adalah antara isu yang telah dikupas di artikel ini. Namun, pendedahan secara menyeluruh untuk menarik minat orang ramai mendalami nilai arkeologi di sekitar Lembah Bujang dapat membantu mengubah minda dan persepsi orang ramai mengenai usaha yang telah berterusan oleh pihak kerajaan untuk menarik minat kedatangan para pelancong ke Lembah Bujang. Hak yang bertanggungjawab perlulah menyediakan pelbagai prasarana untuk kemudahan masyarakat setempat dan para pelancong khasnya. Selain itu, boleh dikatakan tidak terdapat sebarang panduan atau sumber rujukan yang spesifik untuk mendorong dan menggalakkan amalan penjagaan pemulihan tapak warisan arkeologi di Malaysia. Artikel keempat, iaitu telah diberi tajuk etika muzium dalam disiplin muzium semasa berdasarkan etika muzium ICOM dan perspektif Islam. Artikel ini telah memfokuskan isu ketiadaan garis panduan hukum Islam yang sistematik untuk muzium pada dasarnya. Bahkan terdapat beberapa masalah yang telah berkait dengan muzium. Oleh itu, pada pendapat saya, organisasi yang berkaitan dengan muzium juga telah dinasihatkan untuk mengikut piawaian ini dalam mencapai piawaian asas bagi sebuah muzium untuk mengembangkannya.
Terdapat juga serangkaian etika yang telah ditetapkan untuk kegunaan muzium di seluruh dunia. Daripada kesemua etika ini, kita dapat menyelami hasrat, fungsi, peranan dan prosedur yang telah dikendaki oleh ICOM. Daripada garis panduan ini, kita dapat mengenal pasti isu sejarah, pendekatan, falsafah dan cabaran yang telah dihadapi oleh muzium. Beralih kepada artikel terakhir, iaitu perkembangan institusi memori lam pada era British di Tanah Melayu. Selepas kejatuhan Empire Rome pada tahun 476 Masihi, benua Eropah telah dilanda zaman kegelapan yang berlarutan sehingga abad ke-13. Oleh halnya demikian, tidak banyak aktiviti keilmuan yang telah berlangsung. Antara isu yang telah dikupas dalam artikel ini adalah pengaruh LAM, iaitu perpustakaan, arsip dan muzium amat besar sekali dalam sejarah pembangunan dunia. Sebahagian dunia Eropah telah menganuti agama Kristian, fahaman animisme yang telah meletakkan kepercayaan kepada sihir berakar umbi dalam masyarakat Eropah. Ternyata ia telah berjaya menghasilkan ilmu kolonial yang mengandungi sejumlah maklumat tentang masyarakat Tanah Melayu. Sesuai dengan falsafah pasca kolonial, ilmu kolonial ini yang telah terkandung dalam koleksi LAM milik British perlu dikaji secara kritikal oleh pengkaji moden demi mengenal pasti serta mengkonstruksi catatan sejarah Tanah Melayu. Kesimpulannya, banyak karya dan penulisan telah memperkatakan mengenai kejayaan dan faedah penubuhan repositori sesebuah institusi. Walau bagaimanapun, kejayaan penubuhan repositori ini dan kesan ke atas peningkatan visibility institusi tidak akan dapat direalisasikan sekiranya tiada penglibatan, komitmen, kerjasama dan sokongan padu daripada semua pihak dalam institusi berkenaan, termasuklah dari pihak pengurusan, ahli akademik, para penyelidik dan semua kaki tangan yang telah terlibat dengan pengajaran, penyelidikan dan pentadbiran. Perpustakaan juga yang telah berperanan sebagai pusat pengumpulan maklumat perlu bertanggungjawab memastikan kesinambungan fungsi repositori dengan memberi perhatian yang berterusan ke atas aspek penyelenggaraan dan pengemaskinian infrastruktur dan kandungan kerana ia melibatkan teknologi dan maklumat yang dinamik dan sentiasa berubah. Sampai di sini sahaja pembentangan artikel saya pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.